So untuk mesej ataupun perkongsian kita pada kali ini adalah kita nak bawa satu riwayat daripada Rabi' yang menceritakan bahawa Imam Syafi'i pernah berkata, Al-imanu qaulun wa amalun yazid wa yanqis. Yazidu bil ta'ah wa yanqisu bil ma'siyah. Jadi perkataan ini bermaksud iman itu adalah tentang perkataan dan perbuatan, ataupun iman itu meliputi perkataan dan perbuatan, dan sifat iman ini dia boleh bertambah ataupun berkurang. Dia bertambah dengan ketaatan dan ia dapat berkurang dengan kemaksiatan. Jadi kalau kita renung perkataan ini secara teliti, maka ada beberapa perkara yang sebenarnya kita pun boleh dapat dah. Banyak faedah yang kita boleh dapat daripada perkataan ini. Tapi ada beberapa poin yang ingin saya kongsikan di sini. InsyaAllah, jom kita tengok sama-sama lah. Jadi yang pertama, tentang perkataan al-iman itu sendiri. So, apakah al-iman itu? Secara ringkas, iman boleh kita kata dia merupakan satu perbuatan jiwa, iaitu satu bentuk keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar yakin, sebenar-benar percaya kepada Allah sebagai Tuhan kita dan segala janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepercayaan tadi ataupun keyakinan tadi akan menerbitkan perkataan dan perbuatan, ataupun menerbitkan sikap di dalam hati dan menerbitkan tindakan pada perbuatan kita, termasuklah percakapan kita dan yang berkaitan dengannya lah. So iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menumbuhkan kebaikan yang banyak kepada individu seseorang itu dari segi tindakannya, percakapannya, perbuatannya dan juga masyarakat secara umumnya. Okey, sebagai contohnya, kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengaitkan al-iman dengan amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang beriman, mereka pasti akan buat amal soleh, amal kebaikan, amal kebajikan. Sama ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk ibadat ataupun menegakkan syariat, ataupun kepada makhluk dalam menjalankan amanah, tanggungjawab dan sebagainya lah. So semua bentuk kebaikan termasuk amal soleh yang kita percaya berpunca daripada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, manakala amal soleh itu tadi dia akan memberikan kepada kita dua faedah. Yang pertama sekali, pahala ataupun as-sawab untuk kita bawa bekal di akhirat nanti. Yang kedua adalah kebaikan-kebaikan di dunia inilah yang banyak. So ini beza buat baik kita orang Islam dengan buat baiknya seorang orang bukan Islam. Di mana orang bukan Islam mereka berbuat baik tanpa dasar keimanan yang benar tadi, maka dia akan dapat kebaikan di dunia sahaja, tetapi dia tidak bawa bekal di akhirat nanti. So itu beza kita. Saudara-saudari sekalian, poin kedua yang ingin saya bawa adalah keimanan ni berasal daripada satu kata akar yang sama dengan perkataan al-aman. Jadi dapat kita faham bahawa orang beriman dia akan sentiasa membawa keamanan kepada diri dia dan juga kepada orang lain. Cuba kita bayangkan kalau orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala ni yang membawa keamanan ni berkembang menjadi sebuah masyarakat. Jadi kita akan dapati masyarakat tu akan menjadi aman meskipun struktur masyarakat itu berbagai-bagai. Ada orang Islam, ada bukan Islam, ada kaum orang Melayu, ada India, Cina dan sebagainya lah. Walaupun berbagai-bagai begitu, tetapi bila dominannya orang-orang beriman, dia akan memberikan keamanan kepada seluruh masyarakat secara amnya.
Jadi kalau kita tengok isu arak yang sedang panas ketika ini, maka bila kita nilai dengan apa yang Imam Syafi'i sebutkan pada kita dengan kefahaman yang betul, maka kita faham bahawa menolak minuman keras seperti arak itu, ia adalah satu bentuk keamanan sejagat, dan sebenarnya dia memberikan ruang juga kepada orang bukan Islam untuk menikmati nikmat keimanan bila kita menolak perkara ni. Kerana kita dapat lihat terlalu banyak kemudaratan yang berlaku sampai ke saat ini, melibatkan nyawa, harta dan sebagainya. Poin ketiga yang ingin saya sampaikan di sini adalah iman itu mempunyai turun naiknya. So ada masa dia naik, ada masa dia boleh turun. Dan Imam Syafi'i memberikan kita panduan, keimanan kita dapat kita teguhkan lagi, dapat kita sebarkan keamanannya lagi, dapat kita memberikan manfaat pada diri kita dan orang lain lagi apabila kita memperbanyakkan ketaatan. Sebaliknya, kalau kita tidak memperbanyakkan ketaatan, kita akan mengisi ruang-ruang hidup kita dengan perkara kosong ataupun perkara maksiat yang akhirnya menyebabkan keimanan kita jatuh dan keamanan dicabut dalam masyarakat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So ini faktor yang sangat penting dalam menjaga keharmonian diri rumah tangga masyarakat, iaitu dengan memperbanyakkan ketaatan supaya maksiat dalam hidup kita ni pergi menjauh dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan berkat dan keamanan kepada kita, insya-Allah. Jadi saudara-saudari sekalian, marilah kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keimanan yang benar. Semoga kita beroleh manfaat sampai bila-bila lah, insya-Allah. Kita bertemu lagi akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.